elemen tahajud ataupun bangun malam adalah untuk membina ketundukan tu. Nak bina ketundukan tu. So kenapa kita kena bangun malam? Nak bina elemen ketundukan yang sangat tinggi. Belajar untuk merendahkan hati. Sebab tu tuan tadi sebut, dia ada kaitan juga dengan ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni ada cerita pasal elemen hauna, rendah jiwa. Sebab tu ayat selepas itu bercerita tentang sujadan wa qiyaman. Lalu tuan-puan sekalian, satu lagi, ada lagi ulama tafsir menyebutkan kenapa disebut sujadan bau qiyaman, sebab orang yang banyak sujud pastinya banyak qiyam. Anda faham tak faham ni? Tapi orang yang banyak qiyam tak semestinya banyak sujud. Faham ke tak faham? Cuba anda tengok solat anda. Mana lagi banyak sebenarnya? Sujud ke qiyam? Cuba baru sekarang nak bilang diri lagi banyak ke qiyam lagi banyak? Diri lagi banyak ke qiyam lagi banyak? Diri lagi banyak ke sujud lagi banyak? Dua-dua sama banyak? Berdiri lagi banyak? Dia ikut rakaat lah kan? Kalau kata dua-dua lah, kalau kamu sama-sama lah. Tapi nak kata tuan-puan sekalian, sujud adalah tanda kita sedang melakukan ibadah khusus. Setuju? Jadi orang yang qiyam, mungkin dia tengah qiyam saja-saja. Tak? Qiyam sambil baring boleh qiyam tu. Qiyam sambil baring macam mana tu? Tak, maksudnya macam kita tak solat tapi kita bangun malam, kita just doa je ke. Maksudnya bangun mencelitkan diri dengan melakukan ibadah-ibadah lain. Pun boleh juga qiyam macam tu. Dikatakan juga qiyamul lail. Tapi nak kata kat sini, kalau kita nak fokus pada berdiri tu, berdiri saja tidak melambangkan mungkin ibadah sedang lakukan ibadah ataupun tidak. Tapi bila sebut sujud, sah-sah orang tu sedang beribadah. Sebab itulah dikatakan sujud dulu baru qiyam. Sebab qiyam tu antara dua lagi, ibadah ke tidak. Tapi bila sebut sujud, sah-sah orang tu ibadah. Sah-sah orang tu sedang beribadah. Itu hikmah kenapa didahulukan sujadan wa qiyaman. Baik, setakat nombor 3 punya karakter dan peribadi tuan-puan sekalian. Anda rasa kita boleh buat tak nombor 3 ni? Dalam memilih tempat paling selesa dekat rumah sendiri, memilih untuk memperbanyakkan aktiviti malam bukan dengan tidur, tetapi dengan memperbanyakkan ibadah pada malam hari. Can we do that? Masa mencabar kan? Mencabar kan? Tetapi tuan-puan sekalian, cuba anda tengok dalam ayat 64 ni, bila Allah kata sujadan wa qiyaman, ini tafsiran ketiga. Bila kita rasa tercabar, bila kata dibaca dengan perkataan sujadan wa qiyaman, maksud yang kat sini adalah sesiapa sahaja yang bangun pada malam hari, mungkin dia tidak mampu untuk mengerjakan ibadah salat pada malam hari, tetapi kalau dia bangun pagi-pagi hari, mungkin sepertiga malam sebagai contoh, tapi bangun dengan ketundukan pada waktu itu. Sujud ni, dia punya falsafah dia tunduk. Ada orang bangun dengan nilai ketundukan yang sangat tinggi, dia dapat celik pagi tu, Alhamdulillah, Allah bagi saya hidup lagi. Maka maksudnya bukan jam penentu saya bangun, bukan kudrat saya menentukan saya bangun pada pagi ini, tapi Allah bagi peluang saya hidup. First thing anda sebut bila anda qiyam pagi hari adalah anda mengucapkan Alhamdulillah. Itu tanda hati anda tunduk. Itu tanda hati anda tunduk. So anda ambil falsafah dia dekat sini. Falsafah sujadan adalah tunduk, falsafah qiyam adalah disiplin. Sujadan, falsafah yang ada dekat situ adalah ketundukan. Qiyaman, falsafah yang ada dekat situ adalah disiplin. Maka bila ada sujadan wa qiyaman, ada orang yang mungkin bangun pagi hari ada ketundukan tapi tak ada disiplin, tak jadi. Tetapi ada orang yang sepatutnya bila dia bangun dengan penuh ketundukan, sepatutnya akan terhasil selepas itu disiplin-disiplin yang baik. Contoh, bangun pagi hari qiyam, bagus, cantik, molek dah boleh sujud, boleh bangun malam, boleh bersyukur, ada ketundukan, tapi datang kerja lewat, itu tanda tak ada disiplin. Nampak tak? So sujadan dilengkapkan dengan qiyaman, disiplin kena ada sekali. Patutnya orang yang makin dekat dengan Tuhan, ada tunduk hati pada Tuhan, patutnya dia orang paling baik sepatutnya. Tapi tidak, declare bangun malam tiap hari dahi hitam melegak, kan? Dahi hitam, kan? Tak tahu hitam tu sebab pensel ke apa, tak tahu kan? Tapi nak kata tuan-puan sekalian, gesek dengan apa tak tahu, gesek dengan benda-benda hitam, kedengaran sebagai contoh, kan? Tetapi patutnya orang yang patut banyak solat, paling dekat dengan Tuhan, patutnya dia juga baik di mata masyarakat. Ini tidak kata banyak solat malam hari, tetapi dia punya disiplin hancur.
Tak boleh juga. Tiba-tiba dengan orang lain tak cakap baik, cakap kasar dengan orang, suka mencederakan hati orang lain. Sebab itulah didahulukan adab ijtimaiyah pada ayat 63, adab bersosial dengan masyarakat. Sebab kamu tak boleh declare kamu ni hamba yang rabbani, hamba yang dekat dengan Tuhan, tapi kamu dengan manusia hancur. Tak boleh. Ibadur Rahman, dia dengan Tuhan dia skor, dan dia dengan manusia dia okey. Dia tak ada problem dengan manusia. Dia cakap baik, dia respon baik. Nampak? So sujadan wa qiyaman, anda boleh faham juga dari sudut falsafahnya, bukan pada tindak tanduknya. Tadi bila dengar pasal kena sujud pada malam hari, ustaz, saya tak mampu lagi ni. Mungkin kadar iman kita kata is challenging, mencabar untuk mendirikan solat pada waktu malam. Tapi falsafahnya, kalau siapa yang boleh bangun pada pagi hari, first thing yang keluar kat mulut dia bukan yang mana phone saya. The first thing yang keluar kat mulut dia bukanlah apa benda yang biasa, yang lawa-lawa sikit. Anda buka lagu untuk bagi tenang sikit pagi gitu tapi memilih untuk mengucapkan alhamdulillah sebab Allah bagi kehidupan lagi pada pagi ni. Maksudnya anda sudah ada jiwa ketundukan itu. Berapa ramai yang bangun pagi hari mengamalkan doa bangun tidur? Mungkin tak hafal doa bangun tidur, tetapi anda boleh sekurang-kurangnya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Hak tu ramai orang lupa kan, tuan-puan sekalian kan. First pagi-pagi buat apa tau? Tengok Facebook dulu. Mana ketundukan hati kita pada Allah yang telah menghidupkan kita daripada mati malam tadi? Sama macam makan Ustaz. Makan. Macam mana makan? Makan kan. Dulu baca doa makan. Lepas makan kita Baca alhamdulillah. Betul tak? Kita baca doa makan. Alhamdulillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Berapa ramai yang lepas habis makan menutup dengan alhamdulillah. Dia terlupa rezeki yang dia dapat makan tu Allah yang bagi, bukan duit dia. Kan? Ada orang yang ada banyak duit tuan-puan sekalian, tetapi Allah tak bagi dia kekenyangan. Ada tak orang macam tu? Ada. So kita ni dah Allah bagi makan plus Allah bagi kenyang. Kita lupa nak ucap syukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Sebab tu tuan-puan sekalian, nak jadi zalim macam tu lah cara dia. Allah tak zalim, Allah bagi, dia tak ucap alhamdulillah, esok bagi makan lagi. Allah zalim tak pada hamba ni tadi? Kan Allah kata, "Wa man bizallami lil 'abid", aku tak pernah menzalimi hamba-hamba aku. Dia buat dosa pun aku still bagi. Tapi dia yang zalim kat aku. Aku dah bagi, terima kasih sepatah pun tak ucap. Siapa zalim sekarang ni? Kita nampak Allah zalim, tak bagi kita nikmat, tak bagi kita harta. Tapi bila Allah bagi harta, sepatah terima kasih pun tak ucap. Kita berharap esok pagi kita akan dapat lebih gemilang daripada hari ini, lebih baik daripada hari semalam. Tiba-tiba dapat hidup, sepatah alhamdulillah pun tak sebut. Malam tadi 99% mati tau. Bukan 50-50 tau. 99% tidur malam tadi tu mati. 1% je kita akan hidup pagi ni. Tapi Allah bagi 1% tu, sepatah alhamdulillah tak sebut. Agak-agak zalim tak kita dengan Tuhan? Surah Al-Muluk kita baca malam hari, tuan-puan sekalian, setiap tidur, sebelum tidur tu kan, Allah kata waktu kamu tidur ni aku boleh hantar apa tau? Apa ayat dia tu? Astaghfirullahalazim. Ayat dia, amman hadzal ladzi sorry. Siapa ingat ayat dia yang cerita pasal ribut angin petir tu? Semua nampak baca-baca surah Al-Mulk malam-malam ni, sebab tu saya tanya. Allah, wa sirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bidhatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Sambung. Tolong bantu saya, mana hafiz Quran, bukan tuan hafiz. Amin. Afaman kan mukminan. Ya, bukan Allah barik dah. Astagfirullah. Ni ayat ni pasal hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Amintum man fis sama. Yes, saya jumpa ayat dah. Am amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Ayat tu. So Allah bagi tahu, kamu nak tidur kan? Tapi Allah tanya satu soalan sebelum tidur ni. Patutkah kamu merasa aman? Am amintum. Kamu boleh rasa aman ke nak tidur malam ni dalam keadaan aku boleh terbalikkan bumi dan goncangkan bumi pada malam hari waktu kamu tidur tu? Patutkah kamu merasa aman nak tidur malam ni dalam keadaan waktu kamu tidur tu aku boleh hantar angin ribut daripada langit? Bolehkah kamu rasa aman? 16. Allah tanya kita setiap malam, bolehkah kamu rasa aman pasal benda ni?
Kalau kita tengah celak tu puan sekalian, nampak angin ribut, kita boleh protect diri lagi. Kalau kita tengah celak, waktu Allah goncang bumi, kita boleh cari tempat berlindung. Tapi waktu tidur, you are not fully aware. Kita takkan alert dengan apa ancaman yang Allah hantar pada kita. Tapi tuan-puan sekalian, tiba-tiba malam tadi anda baca pasal ancaman Allah, Allah boleh buat waktu time tidur. Tapi bangun pagi hari Allah tak bagi pun benda tu kat kita. Tiba-tiba sepatah Alhamdulillah pun tak sebut. Malam tadi, kebetulan anda orang Kelang, orang Shah Alam. So, ayat terakhir surah Al-Mulk cerita pasal Allah boleh hilangkan air waktu anda tidur. Tiba-tiba beberapa hari yang lepas memang Allah tiba-tiba anda bangun tidur, air tak ada. Anda tak rasa ke ayat yang anda baca ayat terakhir suratul Mulk, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in tu, sedang berbicara tentang tak ada air baru ni. Allah kata, apa pendapat kamu kalau aku hilangkan sumber-sumber air dekat muka bumi ni? Allah tutup suratul Mulk dengan persoalan besar tuan-puan sekalian, cerita pasal apa pendapat kamu kalau aku hilangkan sumber-sumber air. Tiba-tiba ada hamba Allah malam tadi baca Mulk, dia baca pasal persoalan Allah, aku boleh hilangkan air bila-bila masa, dan apa pendapat kamu, dan apa yang akan jadi pada kamu kalau air tak ada. Tiba-tiba pagi tadi pergi toilet, buka pilih air, dapat sentuh air, Alhamdulillah tak sebut. Anda rasa kita ni banyak, kita ni layak tak jadi hamba Allah yang diredai? Dengan terlalu banyak lompang dan zalim kita pada Allah yang bagi nikmat banyak kat kita, sepatah terima kasih tak ucap kat dia. Cerita pasal tak ada air kan, bila tak ada air tu, macam mana kita rasa ayat tu sedang berbicara dengan kita sekarang ni? Berapa hari tak ada air baru ni? 2 hari ya? 2 hari tak ada air di sekitar Lembah Kelang. Tetapi kan, anda tengok macam mana paniknya manusia dengan 2 hari tak ada air tu. Macam mana keadaannya nanti kalau semua dekat muka bumi ni tak ada air? Macam mana gelabahnya manusia pada waktu tu. Saya tengok Cik Aziz tu cerita pasal apa tu, pergi kedai air mineral dah habis kan. Betapa panik buyingnya manusia disebabkan memikirkan air tak ada tu. Panik buying, orang mencari air dan sebagainya. So kita cuba fikirlah, air ni tuan-puan sekalian satu benda yang orang tak boleh nak recreate pun benda tu. Ustaz, saya recall masa Jumaat tak ada air tu, siang tak ada air. Cakap orang semua komplain kan pasal tak ada air. Lepas tu Jumaat masa tu, lepas tu hujan pula lebat. Semua komplain tak ada air. Lepas tu Allah turunkan hujan yang lebat selebat-lebatnya petang Jumaat tu. Petang Jumaat tu. Di sini, di sekitar sini. KL lah. KL kan. Lepas tu hujan lebat. KL kan kalau hari Jumaat memang teruk kan jam dia. Lepas tu tambah pula dengan hujan. Still people complain tau. So macam tak ada air kau komplain, Allah bagi hujan yang lebat, air pun kau komplain. So macam kau nak apa sebenarnya? Manusia ni kan, itulah kita bukan sebut anda je, kita macam tu lah. Kita ni akan varies, kita punya keinginan, objektif kita sentiasa berubah-ubah kan. Kita nak tu tiba by time tiba-tiba kita ubah benda kita nak tu dah jadi benda lain kan. So nak kata kita ni jadi sangat banyak jadi hamba yang tidak bersyukur pada Allah. So tuan-puan sekalian, hari ni kan kita belajar tentang elemen ketundukan ni kan. Orang yang ada tunduk hati, tindakan dia sepanjang hari insya-Allah sepatutnya akan murni. Macam cantik pula word tu. Kan? Orang yang ada ketundukan hati, sepatutnya tindakannya sepanjang hari akan jadi murni tuan-puan sekalian. Dia akan jadi murni. Tetapi orang yang kononnya melaungkan slogan kata dia ni banyak beramal pada malam hari, tetapi pada tindakannya, pada siang harinya, pada waktu dia bekerja pada satu harinya, tak nampak disiplinnya, tidak nampak qiyaman, maka dia tidak selari dengan apa yang Allah sebutkan pada ayat 64. Ibadur Rahman selari ketundukan dan disiplin hatinya, disiplin amalnya, tindakannya. Itulah Ibadur Rahman, orang yang mendapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak puas ni? Soalan. Kenapa surah bukan ni kan ni kan pasal seterusnya karakter, tapi kenapa ayat 63 dan 64 tu disahkan sebab dia kan macam still karakter juga kan. Tapi dia macam Allah asingkan ayat tu. Dan 62 ada 2 kategori, dan 63 ada 2 kategori. Pasal kategori yang ketiga tu dia asingkan ayat tu. Asingkan ayat tu. Bahkan ada 12 karakter kita nak bincang. Sumber asingan. Maksudnya puan kenapa tidak letak dalam satu ayat je? Dalam Quran apa kelebihan fasilah? Fasilah ni adalah berhenti-berhenti tu kan. Fasilah ni ada pemisahan tu, caranya itu adalah salah satu cara Allah ajar kita untuk fokus dengan ayat. Sebab bila ada waqaf pada sisi sahabat-sahabat ataupun sekian pada sahabat-sahabat Nabi ni, mereka sangat menghargai waqaf bukan sebab mereka tak cukup nampak.
Kita ni menghargai wakaf sebab ayat tu panjang sangat. Nah, tapi sahabat-sahabat menghargai wakaf sebab apa? Sebab bila dia berhenti tu, dia review balik, ayat ni dah berkesan ke hati aku ke belum, aku dah faham belum ayat ni. Itu cara sahabat menghargai wakaf dalam Al-Quran. Tapi kita hari ni lain lah kita punya versi. Wakaf ni kita nampak bila berhenti tu mungkin tanda imam dah nak habis baca, ataupun bila berhenti tu tanda apa tau? Tak cukup nafas. Nak renew balik nafas tak cukup tadi tu. Ustaz, macam ayat yang juga ni, dia turun macam sekali ke ataupun satu surah tu? Oh, nice. Soalan tu cantik. Iaitu soalan daripada Cik Aziz adalah, Cik Abdul Aziz adalah adakah ayat mengenai ibadur rahman ni turun serbuk sekali ciri-ciri tu semua sekali ke, ataupun turun secara beransur-ansur? Okey. Al-Furqan, tak silap saya, surah ini sendiri adalah surah yang majoriti turun, ada kebanyakan ayat tu datang segerombolan, datang berkelompok-kelompok dan bertema. Bahkan babak awal cerita ni, babak awal surah Al-Furqan tu sendiri pun ada ayat yang turun satu ayat yang panjang turun. Banyak ayat yang panjang turun. Kalau anda baca babak awal surah Al-Furqan, cerita pasal Nabi tu sendiri sebagai Al-Furqan. Kita nampak Al-Furqan ni mungkin Quran, mungkin hari perang Badar Furqan, tapi Allah bagi tahu Nabi tu sendiri adalah Furqan. Dan ayat banyak turun. Jangan kita faham ayat turun beransur-ansur tu maksudnya satu ayat turun, lama-lama lepas tu satu ayat turun, tidak. Macam suratul Fatihah, surah yang turun sedebuk macam tu. 7 ayat turun terus. Suratul Kautsar, 3 ayat turun terus. Dia tak turun beransur-ansur satu. Okey, kembali pada soalan Cik Aziz. Adakah karakter-karakter ini turun secara sekaligus? Ataupun Allah ajar kita, okey, turun satu ayat tu, beriman dulu. Dah boleh praktis, turun ayat seterusnya, praktis. Jawapannya tuan-tuan sekalian, suratul Furqan pada babak hujung adalah turun secara kolektif, turun sedebuk. Semua sekali. Dia tidak dipisahkan. Kenapa? Sebab jawapan Cik Aziz ada pada ayat yang ke-60. Jap. 60. Ayat 60. Kita kena tahu daripada mana bibit-bibit ayat ibadur rahman ni muncul. Kenapa Allah mesti penting sangat cerita pasal adanya ibadur rahman? Sebab dalam ayat 60 ada orang-orang musyrikin yang mempertikaikan bila mana Nabi perintahkan sujudlah kamu pada Ar-Rahman. Jumpa tak ayat tu? Kan? Usjudu lir-Rahman. Sujudlah kamu pada Ar-Rahman. So maksudnya dia ada storyline sebelum masuk cerita ibadur rahman tu. Biasa bila ada story, ayatnya tidak terputus. Biasa kalau ada story, ayatnya tak terputus. Dia akan bersambung dan dia akan datang sedemuk untuk menjelaskan situasi itu semuanya sekali. So bila ayat ni 60 bagi tahu usjudul rahman, Nabi suruh bersujudlah kamu kepada Ar-Rahman, tapi apa yang direspon oleh orang musyrik dalam ayat tu? Qalu wa mar-Rahman. So sebelum ayat ibadur rahman turun, ada story kat situ. So bila ada story, sebagai jawapan balas tak boleh nak bagi separuh-separuh. Dia kena lengkapkan storyline tu terus. Boleh faham? Sebab dia bermula bibit-bibit kenapa ada ibadur rahman ni juga, puncanya adalah 60 tu. Sebab bila mana Nabi minta bersujudlah kamu pada Ar-Rahman, tapi mereka tak mahu. Bahkan bertanya soalan, siapa Rahman tu? Siapa Ar-Rahman? Sebab tu Allah bagi tahu siapa ibadur rahman selepas tu. Lah, yes. Okay. So bila mana turun sedebuk macam tu tuan-puan sekalian, fahamlah kita ayat ni juga adalah untuk mengelakkan kita ni terlupa siapa Tuhan kita, dan Tuhan kita itu adalah Ar-Rahman itu sendiri. Sangat sayang pada hamba-hamba ni. Okay, boleh So cantik juga kita buat bersiri cerita benda ni. Supaya apa tau? Dengar 3 dulu, kan? Belajar dulu untuk try konsisten dengan 3 ni, kan? Belajar 1 pun tak apa, try konsisten dengan 1 dulu. At least saya ni tak naklah jadi berjalan dalam keadaan sombong diri. Try tu dulu. Berpuasa daripada menjadi orang yang sombong diri pun dah cukup okey dah. Try gilap dulu, bagi konsisten dulu, dan nampak okey, try pula kita jadi respon dengan cara yang baik, kan? So it's a process. Again, I remind myself and all of you, it's a process. Dia bukanlah benda yang kita boleh terus buat on the spot. No, it's a process. Sometimes Allah akan uji benda yang kita rasa kita paling pakar benda tu. Mungkin anda dengar tadi kan, alah ustaz, saya rasa untuk hauna ni saya dah lama boleh buat. Saya rasa untuk khatabahumul jahiluna qalu salama, saya rasa saya dah buat. Memang saya ni memang baik respon pada orang. Orang baling taik, saya baling buah. Kan? Orang bagi kata kesat, saya bagi apa benda?
Bagi guard line. Bagi pick up line. Nampak nak kata macam tu lah tuan-puan sekalian. Tetapi anda kena ingat tuan-puan sekalian, ni penutup. Allah akan uji kita benda yang paling kita kuat berpegang pada benda tu. Benda yang kita paling strong, itulah ujian paling kuat Allah akan hantar kat situ. Sebab Allah nak uji apa? Bila Allah hantar ujian benda yang paling kita kuat, Allah nak uji istiqamah kita. Kita mungkin orang tak pernah tinggalkan solat, tapi itulah babak yang paling Allah banyak uji kita. Nak tengok kita ni konsisten ke tidak. Ingat lagi tak perbincangan kita pasal siratal mustaqim tu? Kita ni makin ke atas. Siratal mustaqim bukan kita ke depan, tapi kita ke atas. Dan bila kita makin tinggi, dia punya challenge makin tinggi ke makin tak tinggi? Bila kita makin dekat dengan Tuhan, kita bergerak ke atas. Bila kita makin ke atas, akan ada banyak benda-benda yang akan hilang sikit daripada kita. Sebab tu bila kita makin ke atas, oksigen makin banyak ke makin sikit? Sama juga, ada benda-benda yang akan makin sikit daripada kita. So mungkin kekuatan sedikit akan hilang. Tetapi pada waktu itu, bila Allah bagi ujian, tujuannya apa? Nak tengok kita akan kekal ke tidak kat jalan tu, ataupun anda pilih turun balik gayat tak nak So bila Allah hantar benda tu tuan-puan sekalian, untuk nak tengok kita ni konsisten ataupun tidak. So itulah tuan-puan sekalian, jangan kita rasa benda yang kita paling kuat sekarang ini itulah kekuatan kita yang kekal abadi. Barangkali kekuatan kita itu tuan-puan sekalian adalah kekuatan yang mungkin Allah akan uji sampai Allah nak tengok kita ni masih kuat lagi ataupun tidak. Surah apa Ustaz yang Allah kata dapat kamu rasa kamu beriman sedangkan kamu belum diuji? Surah Hud tadi tu dah. Surah Hud. Ya, surah Al-Ankabut. Sorry. Surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasi ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka kamu ini ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun? Adakah kamu rasa kamu telah beriman sedangkan kamu belum lagi diuji? Ingat lagi tak saya kata dunia ni 2 yang kita kena tengok, bukan 5. Ganti 5 kepada 2. Masih ingat lagi perbincangan pasal benda tu? Iaitu 2 pandangan kepada dunia sepatutnya kita letakkan. Iaitu dunia sebagai tempat apa? Ingat lagi tak? Tempat untuk kita menggalas tanggungjawab. Itu nombor 1, darul istikhlaf. Yang kedua adalah darul ibtila, tempat kita akan terus menerus diuji oleh Allah. Kalau anda minta pada Allah untuk anda tidak mahu diuji, maksudnya apa? Anda minta pada Allah untuk tidak hidup lagi kat dunia ni sebenarnya. Itu hakikatnya. Ayat 2 suratul Mulk dalilnya. Hidup kat dunia normalnya adalah memang kena uji. Kalau anda minta pada Allah angkat ujian, itu bukan tanda anda jadi manusia yang normal sebenarnya. Normalnya adalah kita diuji. Alladhi khalaqal mauta wal hayah. Aku menciptakan kematian dan kehidupan. Which means all of us, kita semua. Untuk apa Allah ciptakan kehidupan ini? Liyabluwakum, untuk aku uji. So maksudnya, jangan minta pada Allah angkat ujian tu. Sebab anda telah memilih untuk Allah menghilangkan normal pada diri anda, normalisasi pada diri anda. So apa yang kita minta pada Allah bila Allah bagi ujian? Patutnya minta apa? Kekuatan apa? Ambil kata-kata Ustaz Fahrul ni. Saya pernah share kat sini, Ustaz Fahrul sebut ni. Ustaz Fahrul kenal Ustaz Fahrul Mak Joy. Saya suka wording dia sebab dia gaya bahasa dia sedap, dia dengar puitis. Dia kata janganlah diminta untuk diangkat ujian, tapi mohonlah pada Tuhan untuk diberikan kekuatan iman menghadapi ujian. Itu kata Ustaz Fahrul. Okey, jangan diminta untuk diangkat ujian, tetapi mohonlah pada Tuhan untuk diberi kekuatan iman dalam menghadapi ujian. Itu yang selayaknya kita minta pada Allah. Bukannya minta hilangkan ujian ni sekarang ya Allah. No, salah tu. Biar rebah jangan berubah. Banyaklah dia punya word-word yang kita boleh jadikan words of wonders. Ustaz, dalam surah Al-Mulk ayat kedua pun Allah kata dia telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji. Tu saya sebut tadi tu. Memang tujuan hidup kita memang kena uji. Kalau kita minta tak ada ujian tu, maksudnya kita memilih jadi manusia tak normal. So kita akan dihadapkan dengan ujian. So mintalah Allah bagi keimanan, kekuatan iman hadapi ujian tersebut. Wallahu a'lam bissawab.